Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke saluran Pak Anda. Kali ini kita akan membincangkan tentang perbezaan kekuatan di antara Angkatan Tentera Malaysia dan juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semasa zaman konfrontasi, ataupun lebih tepatnya ketika Indonesia melancarkan perang ke atas Malaysia dengan satu gerakan ataupun kempen yang terkenal, iaitu kempen Ganyang Malaysia, ataupun dalam bahasa Melayunya hancurkan Malaysia. Ganyang ni sebenarnya daripada bahasa Jawa, Ganyang. Ganyang ni kalau tak silap maksudnya makan sesuatu secara mentah-mentah. Itu Ganyang maksud bahasa Jawa. Kalau kurang tepat mungkin boleh diperbetulkan. Jadi sebenarnya masa itu pasukan Malaysia, tentera yang ada adalah Regimen Askar Melayu Diraja yang telah ditubuhkan pada 1 Mac 1933. Kemudian pada masa itu juga Angkatan Tentera Malaysia juga telah mempunyai Regimen Peninjau, Regimen Askar Jurutera, Regimen Askar Wataniah. Ini antara beberapa pasukan yang telah ada di Tanah Melayu pada masa itu. Pada masa itu Angkatan Tentera Malaysia di bawah kepimpinan Lieutenant General Tunku Osman bin Tunku Muhammad Jiwa. Beliau merupakan panglima tertinggi lah di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Sebenarnya pada masa Indonesia melancarkan serangan ataupun konfrontasi ke atas Malaysia, Malaysia hanya mempunyai kekuatan tentera seramai 12,000 anggota. Hanya 12,000 anggota saja. Lebih kurang cuma ada 8 Regimen Askar Melayu Diraja. Regimen Askar Melayu Diraja yang merupakan tonggak ataupun tulang belakang kepada Angkatan Tentera Malaysia hanya terdiri daripada 8 RAMD. Sementara Indonesia pula mempunyai kekuatan sebanyak 320,000 tentera. Bayangkan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mempunyai 320,000 tentera, manakala Malaysia pada masa itu hanya mempunyai 12,000 anggota. Walaupun Malaysia hanya mempunyai 12,000 anggota, tetapi Malaysia dibantu oleh pasukan sekutunya iaitu British bersama dengan Australia dan juga New Zealand. Kemudian dengan penyertaan Singapura ke dalam persekutuan Malaysia, maka Angkatan Tentera Malaysia mendapat suntikan 2 batalion daripada Singapore Infantry Regiment. Maknanya daripada 8 tadi tambah 2 regiment. Kemudian daripada Sarawak juga ada pasukan Sarawak Rangers. Jadi ada tambahan lah untuk kekuatan tentera Malaysia. Tapi secara umumnya seluruh kekuatan tentera Malaysia ada sebanyak 12,000 anggota, manakala Indonesia sendiri ada 320,000 anggota. Dan kita semua tahu pada masa itu, iaitu pada tahun 1960-an, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia banyak mendapat alutsista ataupun alatan utama sistem pertahanan daripada Rusia. Pada masa itu Indonesia telah mempunyai 12 buah kapal selam. Bayangkan, pada masa itu Indonesia telah mempunyai 12 buah kapal selam, jet-jet pejuang yang canggih seperti MiG 22 ataupun 27. Tak pasti berapa, mungkin boleh diperbetulkan lah. Itu dari segi angkatan laut. Dan pada masa itu juga Indonesia telah mempunyai pesawat pengebom Tupolev 27, kalau tak silap lah. Jadi dengan kekuatan yang sebenarnya tidak seimbang langsung pun, bayangkan 12,000 tentera perlu berhadapan dengan 320,000 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan dalam waktu yang sama juga Malaysia berhadapan dengan pemberontakan daripada Parti Komunis Malaya, yang pada masa itu belum lagi berundur sepenuhnya ke sempadan Malaysia Thailand. Mereka masih lagi bergerak aktif di
di Semenanjung. Jadi banyaklah serangan-serangan yang dilakukan di seluruh Semenanjung, di Johor, di Pahang, di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bayangkan bagaimana keadaan Malaysia pada masa itu yang perlu berhadapan dengan kuasa besar Asia Tenggara pada masa itu, Indonesia, dan dalam waktu yang sama kekuatan tentera Malaysia hanyalah seramai 12,000 anggota. Pada masa konfrontasi juga, Angkatan Tentera Malaysia telah menubuhkan Batalion ke-9 yang ditubuhkan di Majidi. Ini semua sebagai siap tindakan itu mesti ada tindak balas. Bila tindakan Indonesia mengisytiharkan perang ataupun ganyang Malaysia, maka Malaysia juga ada tindak balas. Antaranya ialah memperkuatkan pertahanan negara dengan menambah kekuatan anggota daripada 8 RAMD, 8 Regimen Askar Melayu Diraja, ditambah dengan satu lagi menjadi 9 Regimen Askar Melayu Diraja. Dari segi pertahanan pula, apakah yang tentera Malaysia ada pada masa itu? Sebenarnya pada masa itu Malaysia belum lagi pun mempunyai jet-jet pejuang. Kalau ada pun hanyalah daripada Australia yang ditempatkan di lapangan di pangkalan udara di Butterworth. Itu ada. Jadi dengan kekuatan yang tidak seberapa inilah tentera Malaysia berhadapan dengan tentera yang terkuat sekali di Asia Tenggara. Jadi alhamdulillah Malaysia dapat memenangi peperangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.